dengan cepat lah. Saya tak pergi detail. Kalau dalam saya punya kelas dekat Mak memang detail betul. Yang ni tak ada detail lagi pun. Kita sekarang kita tak macam dulu. Dulu kita memang kita ada soalan graf. 15 markah soalan graf. Memang kena jawab dalam exam. Sekarang dah tak ada. Jadi dia cuma dalam practical test saja. Tapi kena bagi ni cuma kita boleh lose sikit. Tapi tetap kena bagi perhatian. Okay. Jadi ini eksperimen 2, plotting and analyzing linear graph. Plot, maksudnya plot, you are able to plot graph untuk dapatkan linear graph. Linear graph ni apa maksud linear graph? Graf yang berkadar terus dengan berkadar terus ke, berkadar songsang ke. Tapi nak ceritanya dia linear. Linear adalah garis lurus. Garis lurus. Walaupun tak kena semua titik dia lari-lari sikit, dia tak atas satu line, tapi tetap kita kena garis dia according to the best line. Dia panggil M best. Okay. And analyze. Kita plot dan kita analyze. Analyze tu kita dapatkan information daripada dia. Contohnya kita nak dapat gradient dia. Dapat gradient kita dapat value dia. Contohnya gravitational acceleration. Kita nak dapatkan apa? Soalan dia dah ada soalan yang dia nak perlintasan Y, C ada juga. Jadi kena analyze, kena able to analyze. Saya nak view zoom sikit. Jadi kita tengok pada lab report, kita akan pergi laju. Okay. Kita akan pergi laju Jadi kalau semua dah baca ke? Dah baca ni. Yang pertama sekali adalah title dan objektif. Title dan objektif rasanya tak ada masalah. Kenapa? Title dan objektif adalah you salin saja. Memang ada practical test. Saya rasa tahun ni, semester ni you tak sempat. Tapi dalam semester 2 akan ada practical test. So kena buat title and objektif salin sebiji dalam manual. Sebiji-biji salin title dengan objektif. Okey, tak ada masalah. Yang kedua adalah related physical equation. Yang ni yang sangat penting. Biasanya dalam contoh dia mudah, tapi bila dalam exam dia susah sikit. Sebab student kadang dia tak reti. Dia tak tahu nak compare. Dia tak compare, dia tak tahu nak compare dengan apa? Apa nama kita panggil, y equals to mx plus c ni lah. Okay. Jadi kena ikut. Kadang satu equation dia boleh jadi yang ni yang nak y into x. Okay. Jadi yang ni dah tahu dah macam ni. Kalau kita ada graf macam ni, kita compare equation tu, kita rearrange equation dia. So h ni adalah y apa-apa sekalipun, buatlah graf macam mana sekalipun, yang menegak, yang vertikal ni adalah paksi y. Paksi y, yang sini adalah paksi x. Lepas tu half g, 1/2g ataupun g/2 ni adalah dia punya gradient. G adalah dia punya X ni, G ni. G ni dekat dia punya X. Half G ni dia punya. Half G ni dia punya M. Okay, T square adalah dia punya X. Jadi nak lukis macam mana kalau macam ni? Yang atas ni Y kita buat hash. Kita letakkan meter. Sebab apa-apa pun dia wajib ada unit. Okey, X dia apa? X dia adalah T square. Jadi T square unit dia apa? Ada T square. Orang. Halo. Assalamualaikum. Halo, T square. T apa? Time. So dia jadi second square. T square second square lah. Kalau T saja second. Okey. Lepas tu you pun draw lah graf. Draw graph dia straight line. Ni X ni apa? Ni. C ni. C ni apa? Pintasan. Y dia bermula dari kosong. Kena bermula dari kosong macam ni. Nanti saya akan tunjuk detail kejap lagi. Kita akan tunjuk kata graph. Lebih kurang macam ni lah. Okay. So macam mana you nak cari dia punya gradient? Gradient dia boleh cari by cari triangle dia. Macam mana nak cari triangle? Triangle dia adalah kita tolak. Kita tolak sini. Sini ada X2.
Y2 bawah ni yang kat sini ni adalah X1 Y1. Nanti nak cari gradient dia M nanti adalah apa? M sama dengan Y2 minus Y1 per dengan X2 over X1. Okey. Nak kira dalam chapter 2 macam tu juga. Esok kita akan masuk chapter 2 lagi graf. So bacalah sikit. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, graph sketch. Graph sketch label with unit and both exist. Kalau tak tahu dia tak bagi apa-apa, letak dalam SI unit. Kalau kita buat eksperimen dalam CM, macam mana? Kalau kita buat eksperimen dalam CM, kena letak dalam CM ke dalam meter? Contohnya kita guna ruler. Ruler tu dalam CM. Meter rule kan? Jadi bila kita nak buat graf ni, kita kena letak dalam CM ke dalam meter? Siapa nak jawab? Meter. Meter sir. Dalam meter Ada 62 dia hari ni. Meter. Okay. So jawapan dia you can put in meter, you can put in cm. Tak ada masalah dalam graf. Nak letak dalam meter pun boleh, dalam cm pun boleh. Kalau letak dalam meter lagi bagus. Sebab apa? Sebab bila calculation nanti kita dah tak perlu convert. Letak dalam cm pun bagus. Maksudnya dalam cm biar calculation semua dalam cm, tapi masa nak dapat value nanti kena convert juga kepada meter. Sebab apa? Sebab final answer must be in SI unit, must be in meter juga. Jadi untuk graf tak ada, sama je, makan penuh je. You buat dalam cm pun boleh, dalam meter pun boleh. So tak ada masalah Okay. Jadi label with unit and both exist. Lepas tu straight line. Nampak straight line. Walaupun nanti mungkin bila awak plot nanti, saya lukis bawah ni Saya lukis bawah ni. Dia ada centroid, dia ada macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tak dapat straight line. Jangan buat macam ni. Sambung macam tu. So you have to plot the straight line. Kena plot straight line juga, straight macam ni. Cari yang terbaik yang mewakili semua sekali. Macam tu. Straight lah. Kena straight lah. Saya tu memang tak straight. Okay. Tu the first. Tadi kita cerita overall dia format dia. Okay. Tadi berkenaan dengan dia punya title semua lah. Yang kedua, kita nak cerita pasal observation. Observation ni ada dua. Kadang dia bagi, kadang kita ambil daripada eksperimen lah. Kita dapatkan data daripada eksperimen. Tengok pada table ni, boleh nampak clear ke? Ke kecil ke macam mana? Tapi awak clear Memang ada dalam notes Okay, rasanya dah bagi dalam Telegram. Okay, yang pertama sekali adalah kita tengok dia punya sensitivity. Saya tak pasti dekat sekolah dulu belajar tak sensitivity ni? Ada tak? Belajar. Yes, kepekaan. Apa maksud kepekaan? Dia punya kepekaan sensitivity lah. Sensitivity apa? Sensitivity kepekaan. Kepekaan apa? Kepekaan tu sensitivity. Mampu lah kita bah. Apa kepekaan? Kepekaan maksud dia keboleh bacaan dia untuk mendapatkan nilai yang paling kecil. Smallest division. The ability to read the smallest division tu kita panggil dia kepekaan lah. Okay, dia depend on type apparatus. Kejap lagi kita tunjuk sensitivity dia. From now on, saya tak tahu di sekolah dulu awak biasa tak buat macam ni. Plus minus 0.1 cm, yang ni plus minus 0.0000016 1 second. Pernah tak buat macam ni? Di sekolah dulu? Ke tak sekolah? Oh. Pernah. Tak sekolah ke tak pernah buat? Pernah sekolah tak pernah buat. Pernah sekolah tak pernah buat. Jadi kat metrik ni memang kena buat macam ni Macam ni. Mana dapat 0.1 cm ni? Ni adalah smallest division of the ruler. Ruler kita tu dia pakai 0.1. Kan awak baca ruler 10.1 cm, 10.2 cm, 10.3 cm. Dia naik sikit 0.1, 0.1. Tu kita panggil sensitivity dia. Okay.
Jadi yang ni T ni sebenarnya kalau ikut pada kita punya, kalau siapa yang guna stopwatch dekat awak punya phone ke awak punya digital timer tu, dia 0.01 sebenarnya saja. Cuma untuk yang 0.00001 ni kita dapat daripada timer dekat lab. Dekat lab matrik aja ada timer yang sampai 001 ni. Kalau biasa-biasa susah nak jumpa so no worries. So next time kalau kita buat eksperimen, nanti you akan ada buat eksperimen kat rumah kan. So you just use 0.01 second saja. Okay. Jadi kalau yang bawah ni, nampak tak yang bawah, yang atas ni 0.1 cm, yang bawah wajib ikut sensitivity dia. Maksudnya 30.0, 40.0, 50.0. Dia mesti ada 1 decimal point. Walaupun nilai dia 30.0, boleh dia buat 30, 40, 50. Tak boleh. You have to obey. Kena ikut pada dia punya sensitivity dia. 0.1 jadi 30.0. If not, you won't get marks here. Dia ada markah kat sini. Tak ada markah penuh. Hilang 2 markah, hilang kat sini. Sebab dalam table sendiri dia ada 3 hingga 4 markah lah. Okay, 2 markah hilang kat sini biasanya. Okay. Yang kat sini pula dia ada 0.00001 second. Dia ada 6 decimal point. Bila ada 6 decimal point, wajib awak tulis sampai 6 perpuluhan, titik perpuluhan. Kalau tiba-tiba awak tulis nilai awak baca 0.101 je. Nak buat macam mana? Macam ni. Saya tanya, saya jawab lah, awak tak jawab. Okey, kena tambah lagi dengan 0.000 lagi belakang. Tu significant figure kita panggil. Pernah dengar perkataan significant figure? Pernah. Apa benda? Dia macam tempat perpuluhan juga. Tempat perpuluhan juga, tapi dia angka bererti. Dia pelan tapi angka bererti. Maksudnya nilai belakang ni significant, memberikan maksud. Nanti boleh tengok dalam tu ada tu dalam awak punya tu. Lab manual ada. Jadi biasanya dalam exam dia bagi sini, dia bagi sini, dia bagi sini, dia bagi sini. Dia bagilah. Biasa ni kalau dalam ni dia bagi. Kalau kita buat eksperimen tak bagi. Kita yang kena isi dalam ni. Okay, kalau kena isi macam ni lah. Yang kena buat adalah cari yang ni, average ni. Macam mana nak cari average? Macam mana nak cari average 3 ni? Ni. Tambah semua, lepas tu bagi tambah semua, bagi dengan 3. Tambah semua, bagi dengan 3. Kalau kali pertama awak tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni, bagi 3, dapat kosong yang ni. Ulang balik. Yang belakang pula tambah yang tengah, tambah yang depan, dapat sama, barulah tulis. Yang ni tak ada nanti kosong Nanti kosong yang ni. Baru ni. Kena kira 2-3 kali. Okey? Jangan sekali kira awak dah rasa betul. Kadang kita salah tekan, kadang kalkulator tu salah. Dia sensitivity dia tu. Kadang kita tekan dia tak keluar. Dia kena tekan kuat sikit. Macam-macam berlaku Okey, TAV ni apa? Average. Kadang-kadang dia guna perkataan TAV je. Kadang-kadang dia buat AV. Kadang-kadang average. Kadang-kadang dia tulis average. AVERAGE. Okey, penuh. Ni ada markah nanti kalau awak betul sini, biasanya dia ada markah kat sini, dia panggil J1. Okey. Lepas tu kuasa 2. Okey, cuba tekan tak kalkulator? Ada kalkulator tak tepi awak? Setiap kali kelas kita mesti ada kalkulator. Cuba awak kuasa 2 yang ni. Yang ni. 0.182761. Cuba kuasa 2. Berapa dapat? Dapat 0.0334. Okey, dapat 334 second square lah. Sebab sini ada second kan. Ada second square. Okey, dekat sini lah yang kita kata kena guna apa ni? Kena guna apa? Ni apa dalam ni ni? Ni.
Ni dalam ni ni. Yang ada 10 power of 2 ni. Apa benda ni? 10 power of 2 ni? Standard form. Standard form ataupun standard form lah, ataupun nama dia lagi bagus adalah Prefix. prefix. Prefix tu apa? To represent the large or small number. Macam ni semua kumpulan 00, 0.0515, 0.0080, susah bah. Boleh ke awak nak lukis dalam graf macam ni nak lukis 0.00, boleh? Senang tak? Senang tak lukis 0.00, mula gitu. Susah kan? That's why kita letakkan dia dalam prefix. Jadi nilai kita masuk nanti 3.34, 5.15, 8.00. Kita letak macam tu lagi senang. Jadi kita adjust. Tengok sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, sebelah kanan macam ni, dia akan jadi negatif. Saya tulis tepi ni. Kanan negatif. Negatif. Kiri positif. Kiri positif macam ni, contohnya 2000. So kalau 2000 kita injak je ke kiri. 1, 2, 3. Dia akan jadi 2 darab 10 kuasa 3. Okey, ni. Yang ni dia ke kanan. So dia negatif. Boleh note sikit kat you punya nota tu lah. Okey. Yang dalam ni adalah 2 DP. Apa benda? Apa benda DP? Kau tahu? Decimal places. Very good. Decimal places. Titik perpuluhan 2. Perasan tak yang bawah ni 11? Ni tak okey lah. 3.34, 5.15, 8.00. Nampak? Dia boleh tulis 8. Tapi tak boleh. Dia kena consistent. Nampak atas dia tulis consistently baru dapat markah. Kalau sini awak buat 8, bawah ni 9.3, bawah ni 11, bawah ni 13. So awak hilang 2 markah. Sayang hilang macam tu, bodoh je. Okey, so, kalau semua 2 titik perpuluhan, semua 2 titik perpuluhan. Kalau 1, semua 1. Tapi senang cerita, semua letak dalam 2. Conteng kat nota awak tu, letakkan dalam 2 titik perpuluhan. Okey, bawah ni dia tulis consistently with correct sensitivity of the apparatus. Consistent, dia ada 2 benda. Consistent apa? Consistent kalau 2 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Kalau 6 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Yang pertama ni adalah consistent. Jangan kita 1. Yang kedua adalah sensitivity object. Sensitivity apparatus yang kita guna, radas yang kita guna tu. Nanti kejap lagi kan kita tunjuk macam mana apparatus tu. Okey, yang ni depends on the type of apparatus, unit dia. Depend pada, ada unit dia guna cm, ada millimeter. Okey. Bolehkah? Ada soalan untuk ni? Untuk table ni? Dia biasa tak buat lagi, tak ada soalan lah. Okey. Okey, kita pun dapat dah table tadi. Kita kena tengok yang dia nak siapa lawan siapa tadi. T square tu siapa T square yang dia nak ni? T square. X ke Y kat sini? Cuba tengok balik. X. Sini X, sini Y. Okey, sini X, sini adalah Y. Jadi calculation ni kena tunjuk. Nanti kalau tunjuk ada markah. Sini dia ada markah G, J, U1. Sorry, saya lupa. G1 dia sini. Dia tengok pada skema lah. Okey. Masukkan semua. Tambah. Masuk. Bagi 6. Kena tunjuk. Walaupun awak kira dengan kalkulator, kena tunjuk yang benda macam ni. Kadang-kadang awak tunggu dapat ini kan. Bagi tak boleh. Kena tunjuk. Dan masa kata make sure copy from the table. Make sure the correct unit. Unit dia T square, so S dia square. Jangan buat S saja. Kalau sini pun betul, dia akan bagi sini jawapan unit 1. Okay. Okay, same goes to Y. Y pun sama 30.0. Jangan ambil 30, 40. Kalau awak ambil 30, 40, tambah 50, tambah 60, tambah 70, tambah 80 per 6. Dapat 50 cm. Hilang 2 markah. Betul lah markah 50 cm. Yang ni pun 50 cm.
tak sama. Dalam fizik tak sama. Sini bukan 30, sini 30.0. So kena copy sebiji-biji. So sini dia akan jadi G1. Sini adalah jawapan unit 1. Okay. Lepas tu wajib tulis central point. Central point dia X dulu baru dia Y. Apa maksud central point? Center. Asal dia Titik tengah. titik tengah dia. Kadang-kadang titik tengah tak ada lah tengah-tengah sangat. Tapi lebih kurang di tengah-tengah. Kalau kita ada macam ni. Kita ada graf dia lebih kurang dekat sini. Dia center point dia macam tu. Dia ada satu pangkah ni lah gelap apa ni pangkah ni cross, lepas tu dia ada bulat tepi dia. Tu kita panggil center point. Jarang center point kat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini, dia jarang. Bukan tak ada, sebab depend pada awak punya data kan. Tapi biasanya di tengah-tengah. Okey. Center point ni dia ada juga markah dia ada juga markah dekat sini. Markah dia sini dia adalah G markah sini dia ada jawapan unit 1. Maksudnya yang ni ada unit, jawapan betul lah 10 kuasa 2. Letakkan dalam prefix macam ni. Okey. Sini bawah. Okey, satu lagi saya tinggal. Dekat sini sebenarnya kan dia ada prefix. Letakkan macam ni Ni boleh tambah lah dekat awak punya note. Siapa yang print? Apa yang tengok dekat. Okey, darab sini. Darab 10 kuasa 2. Okey, sebab yang terkira ni yang tak darab. Sebab nilai dia sebenar bukan 0.18. Bukan ni sebenarnya nilai dia. Okey, sorry tak payah. Sebab dia dah letak dalam sorry. Tak payah Dia dah letak dalam 0.18. Kalau ambil 1/18 point something, 22 point something baru boleh ambil lah. Okey. Macam ni. Tak payahlah. Sebab apa? Sebab kita nak buat graf, kita mesti tak boleh. Susah kita nak buat 0.18, 0.22 susah. Sebab kita letak dalam prefix. Okey. Tu settle. Yang ni sangat penting. Kejap lagi saya akan tunjuk sekarang ni awak kalau boleh salin, awak salin. Nota sikit kat tepi apa yang saya cakap ni Boleh? Okey. Macam kena je tulisan ni. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan puan-puan adalah kena betul dia punya satu. Kena betul dia punya scale. Tak apalah saya tak ada salin. Yang pertama sekali title of the graph. Title ni macam dia buat hash against T. Boleh juga buat hash versus T. Ataupun selemah-lemah iman buat hash times T. Boleh. Okey. Yang penting sekali hash tu mesti Y. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam ni tadi. Hash dia adalah Y exists. So dia mesti betul title. Nak cantik lagi a graph of hash against T. Mana-mana pun boleh. Okey, kalau tak ada title apa tak bakal. Hilang satu markah. Okey, hilang satu markah. Boleh? Okey. Lepas tu kita nak pergi kepada scale. Both as if, nampak both as if unit. Maksudnya HCM. Nak buat dalam meter pun boleh. Okey, cm dalam meter boleh. Kalau dalam meter dia akan di sini 0.1, 0.2, 0.3. Dia gitulah. So yang bawah T ni adalah T saya letakkan prefix. Nampak tak prefix? Okey, kita kena letak prefix. Nampak tak prefix dia ni? Berapa? Cuba baca kan? Kau nampak? 10 kuasa negatif 2. Yes. Nampak? Prefix ada dan unit ada. Value dia ada, unit pun ada. Dua-dua mesti ada
Dua-dua mesti ada. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga skill. Saya nak tulis sini skill. Skill aja macam mana skill. Skill tu apa? Skill adalah skala. Kalau Okey, skala mesti yang pertama sekali graf awak mesti lebih 80% of sectional paper ataupun 3/4 3/4 adalah 75% lah. Apa maksud skillnya? Maksud skill dia bila kita lukis, Allah Akbar, minta maaf lah tulis ni memang susah. Bila lukis macam ni, gerah awak macam ni, gerah, minta maaf lah ya, tapi awak boleh faham lah kan. So gerah awak nanti jangan buat gerah macam ni. Tu kertas geraf. Okey, jangan gerah macam ni. Macam ni dia. Dia bergaris straight line sini. Boleh macam ni? Boleh, hilang markah skill. Tak ada markah skill. Kenapa? Sebab atas ni kosong, atas ni kosong. Nampak? Tak boleh, bos. Ni kita panggil obesity, gemuk. Gemuk macam ni tak boleh. Dah tu macam mana? Awak pun buat skill nanti sebab akan jumpa macam-macam bila buat ni. Memang hari ni awak kena buat ni. Awak buat dan awak kena masukkan dalam Google Classroom. Nanti saya akan marking awak punya. Ni. Ataupun graf you buat macam ni, garis macam ni. Garis macam ni. Ni pun tak boleh. Ni kita panggil apa? Ni kurus keding. Kuring. Ni adalah anoreksia. Tadi obesity, anoreksia. So tak boleh juga. So graf yang kita buat, kita kena tengok nilai yang paling besar berapa, nilai yang paling kecil dekat mana, supaya graf yang you buat nanti dia macam sini. Dia ada centroid, dia mewakili besar macam ni. Besar, sebesar-besar mungkin. Okey, 80% salinlah dekat awak punya nota apa semua. Tu yang pertama sekali lah. Boleh? boleh tu. Boleh. Tu skill. Yang kedua, boleh conteng tepi ni lagi ke? Hebatlah note ni. Tu yang pertama berkenaan dia punya skala dia dalam kertas. Yang kedua skill ni juga, ni yang pertama. Okey, yang kedua minta tolong. Okey, minta tolong apa? Jangan guna 3, 7, 9. Haram. Haram sama sekali. Tak boleh. Termerah ke ni? Mana? Highlighter tak ada. Highlighter ni. Dia hilang semua ni. Ni haram sama sekali. Tak boleh. Highlighter kena warna lain. Tak boleh. Okey? Kita boleh guna berapa? Yang paling best 1. 1 mesti jalan best lah sebab kita kena 1. 2, 4, 5. 5 boleh. 5, 10, 15. 6 pun boleh. Tak. 8 boleh 8? Boleh. 10 boleh. 10 boleh. 100, 200 gandaan dia. 200, 400 apa boleh. Yang the best adalah yang ni the best. 1, 2, 5, 10. 4, 6, 8 ni bukan tak bagus. Tapi the best is ni lah. 1, 2, 5, 10. Tu the best. Jangan guna 3, 7, 9 ataupun gandaan dia. Gandaan dia contohnya apa? Contohnya 30, 60, 90. Tak boleh. Ataupun awak guna 700. Lepas 700 apa? 1400. Gandaan-gandaan dia tak boleh. Ni pun haram lah. Tak boleh guna. Jangan guna ini. Tak boleh guna ini. Okey? Okey. Lagi apa? Dia kata sesetengah ni. Sesetengah apa? Kadang-kadang awak akan jumpa. Memang akan jumpa. Graf yang mana nanti dia macam ni graf awak. Bacaan dia nanti bila kita buat graf macam ni. Ni kena tengok video kena ulang 2-3 kali ni video ni.
Graf dia bermula daripada sini. Ada. Sebab memang data dia bukan semua data bermula dari kosong. Contohnya kita buat aktiviti gravitational, kita tak guna daripada bawah, kita guna daripada atas terus. Contohnya 50 cm, 60 cm, 70 cm kan. Kita nak lepaskan guli ke apa semua. Okay. So sentrok dia dekat sini. Okay, graf dia akan jadi macam ni. Graf dia akan jadi macam ni. Okay. Boleh ke tak boleh? Boleh tak graf macam ni? Kena tarik sampai bawah ni. Tarik sampai bawah. Okey. Ataupun tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak. Macam tua pula anak-anak. Memang tua. Okey. Ataupun sebenarnya, kita tengok nilai dia. Susah kalau dekat sana. Contohnya nilai dia kat sini. Ni biar je. Okey. Contohnya nilai dia kat sini saya buat Sebab bila eksperimen, dia nilai dia sini. Contohnya sini 50, sini 60, sini 70, sini 80. Awak boleh buat macam ni. Saya rasa cikgu awak dah ajar ni. Okay. Boleh buat apa? You can start from apa? From non-zero. Ni graf. Graf lah. Saya tak buatlah kata graf boleh. Kita terus mula kat sini. Sini 50. Sini 60. Sini 70. Sini 80. Sini nak mula dengan masa kan. Contohnya masa kita terus guna 10 second. 10 second. 11 second. 12 second. 13. Barulah bacaan dia akan jadi macam ni. Barulah cantik kita nak lukis. Boleh. Ada soalan? Tak ada soalan? Teruklah awak ni. Okey. Ya. Dia kat tengah tu tak berapa? 90-50 tu. Kosong je lah. Tak payah. Tak payah letak. Kalau kosong salah. Tak payah letak kosong, biar je. Nak letak 40 kat sini. Sini 40 dan sini 9. Biar je. Kalau letak kosong dia jam. Kosong 50, 60. Macam tak kena. Biar je macam tu. Okey. Ataupun ada student tanya, sir kena buat tak ni gergaji ni? Ada tak kat sekolah cikgu ajar gergaji ni? Ada. Ada kan? Dia buat garis yang macam ni kan? Betul kan? So tak perlu sebenarnya. Tak ada pun dalam istilah graf. Cuma cikgu awak nak tunjukkan sajalah. Dia nak tunjukkan bahawa benda ni bukan ke bawah kosong terus. Okay, tak perlu buat tak apa. Still get full marks. Kalau perlu buat macam ni. Sebab kadang-kadang kita akan jumpa yang macam ni. Kita akan jumpa yang nilai dia kosong kat bawah ni. Tak ada nilai. So kita buat biar graf awak jadi besar. Okay. Ada soalan tanya terus tak apa. Just unmute and tanya soalan. Thank you, sir. Ada? Okay, then next apa next? Next bila kita buat graf kat sini, label ataupun scale tu label yang macam buat 60 ni nilai guna prefix kalau dia macam ni. Contohnya dia 10,000, 20,000, 100,000. Mula dengan 100,000 gini kan. 200,000, 300,000. Mana muat sebab graf kita ni tepi dia ni kecil je kan. Satu lagi jangan guna yang tepi ni. Nampak tak kata graf ni? Jangan guna sini. Ini jangan ni kena. Jangan guna tepi ni. Ada sudah guna tepi ni. Ada? Lalu jumpa. Ataupun yang ni. Kalau boleh yang kedua. Kenapa? Sebab nak tulis ni tak boleh bos. Ni nak tulis ni. Nak tulis 10, 20, nak tulis 100, 20. Tak cukup. Okay? So kena buat yang ni kena ada yang dia. Buat yang kedua. Sama juga yang ni. Jangan buat gerai yang bawah ni. Letakkan yang atas. At least 2 cm. Kecuali kalau tak buat kat situ tak cukup. Memang ada kes sir tak boleh lah. Kena buat daripada ujung sana baru cukup bacaan sampai ujung ni. Boleh. Okay. Jadi kalau besar macam mana tadi, kalau ni macam ni. Macam mana nak buat? Macam mana? Apa tadi? Guna prefix.
Yang ni awak buatlah contoh 10 darab 10 kuasa 5 kuasa 4. Sini 20 darab 10 kuasa 4. 30 darab 10 kuasa 4. Boleh. Ataupun awak tak nak guna yang tu. Awak nak guna macam ni. 1 darab 10 kuasa 5. 2 darab 10 kuasa 5. 3 darab 10 kuasa 5. Boleh. So antara kuasa 4 dengan kuasa 5 yang mana agak-agaknya yang lagi bagus? Kuasa 5. Yes, kuasa 5 lagi bagus. Sebab single digit macam ni 1, 2, 3 lagi bagus daripada yang 10, 20, 30 Boleh? Boleh. Nanti kena buat gram nanti hantar dalam Google Form. Nanti kita tengok pada dalam awak punya value tu dalam lab tu. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Okey. Apa lagi yang you kena buat tuan-tuan? Iaitu dah buat dah scale apa semua plot pula. Plot saya buat kat bawah ni saya buat kat bawah ni. Mana nota? Okey. Plot ni awak punya not plot. Plot saya tak buat yang tepi-tepi ke nak buat kat sini plot macam ni plot dia. Plot adalah buat X kecil saja. X kecil saja. X kecil saja. X kecil saja. X kecil. X kecil saja. Biar nampak clear X. Sebab ada student buat gini. Tak nampak ni. Tak nampak buat X. Tak boleh. Tak boleh suka-suka hati awak. Kita follow semua. Tu SOP juga kira tu kan. Okay. Plot data point. Kalau ada 6 lah. Ada 5 lah. Okay. Lepas tu mesti plot centroid point. Pernah tak buat centroid point masa kat sekolah dulu? Pernah tak? Tak. Ada cikgu ajar? Tak pernah. Terus Macam plot mana je. dapat tadi? Terus plot aja dulu kan. Sekarang kena cari centroid point. Macam mana? By calculating the ni. All the data. So, for X and Y, ni adalah centroid point. Wajib cari centroid point. Wajib kena centroid point. Macam mana nak lukis centroid point? Centroid point dia beza sikit dengan yang point-point lain. Dia ada satu X macam ni. Clear kan saudara saya kan? Okey. Mana dah? Oh, terbalik patutlah. Okey. Kat sini dia ada yang ni dan bulatkan kecil kat kecil. Tu adalah centroid point. Apa benda centroid point? Dia mewakili kesemua nilai. Kita tambah nilai ni. Kita tambah nilai ni. Kita tambah nilai ni, 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 tambah nilai ni per dengan X dengan Y, so akan dapat nilai kat situ. Okey, tu adalah centroid point. Boleh? Okey. Boleh. Sir, Okay. Ya. sorry. Centroid point tu kena letak dulu ke kena plot dulu baru letak centroid point? Plot tu letaklah tu. Oh, okey. Awak plot. Benda pertama sekali letak, tengok lu awak tengok sebelum awak plot benda lain ni, centroid point paling penting. Letak dia dulu, baru plot yang lain. Sebab kita nak tengok, kalau tiba-tiba graf awak buat centroid point awak buat sini. Tiba-tiba centroid point kat sini. Confirm tak berapa tepat. Sini. Kalau sini, kebarang kalian ni graf macam ni. Kalau sini, kebarang kalian graf dia macam ni. Okay. So dia better duduk kawasan tengah-tengah. Oh, awak boleh tahu. Oh, dah okey dah graf aku. Scale aku dah okey. Kalau scale tak okey, dia akan jadi sebelah sini. Boleh ke? Cepat sangat? Boleh faham. So dia tak Thank boleh you, kat sir. sini. Sama. Okey, lepas tu buat apa? Buat cari yang terbaik. Terbaik wajib kena centroid point. Wajib. Dalam lecture note, dalam lab menua tak silap saya, dia compulsory tu kena kan? Dia mesti pass through. Wajib kena centroid. Wajib kena centroid. Kosong wajib kena tak kosong? Dia mesti dia kena sampai belakang ni. Tapi dia kosong wajib kena ke tak kosong? Okey.
Sekarang ni kalau kita tengok pada balik pada you punya tadi apa nama tadi? Equation tadi, dia y-intercept dia berapa? Y-intercept dia ni? Ni y-intercept ni. C kan? Pitasan y kan? Y-intercept. Okay, y-intercept dia berapa kali ikut sini? Kosong. Jadi kalau tiba-tiba gerah awak tak kena kat kosong, macam mana? Ke kena lalu juga kosong? Boleh tak kena? Boleh. Kena lalu. Kena lalu kosong. Okey, antara kosong dengan centroid point, wajib lalu centroid point. Tak kena kosong, tak apa. Tak kena kosong, tak apa. Contohnya macam mana? Contohnya memanglah y-intercept by looking at the data tu ataupun dia punya equation yang atas tu, awak kena kosong. Tapi data awak dapat macam ni. Ni centroid point, tiba-tiba awak looking macam ni. Awak pun garis lah sini kan. Garis lah sini. Tak kena pada kosong. Kalau ikut tadi, lintasan Y dia kosong. Tak apa. It's okay. Tak ada markah kat sini yang kena garis kosong. Tapi kena garis apa panjang lah. Okay. Faham ke? Tak apa. Central point tu yang wajib. Kosong tak apa. Sebab apa? Sebab bila buat eksperimen, macam-macam berlaku. Awak guna apparatus sama dengan kawan awak pun dengan media sebelah. Buat eksperimen takkan dapat keputusan sama. Itulah nama dia eksperimen. Eksperimen. Dapat dekat-dekat dia tak sama. Okey. Macam kita cari, biasanya kita cari gravitational acceleration G kan. Patut dapat 9.81. Mesti dapat 11, ada dapat 10, ada dapat 7, ada dapat 6, ada dapat 8 something. Dia macam tu So tak perlu kertas zero pun tak apa. Tapi kalau kena lagi cantik. Sebab student selalu tanya, dia dapat macam ni, dia cantik gerah dia ni, dah banyak kena point tapi tak kena kosong. Dia rimah, muka tu kesian, nampak muka. Tak, macam nak bunuh diri. Tak boleh tak apa. Biasa je, tak apa. Okay. Okay, dah buat. Dah lukis. Lepas tu buat apa pula tuan-tuan perempuan? Lepas dah buat graf tu, mesti cari floater point baseline, mesti ni dekat ujung ni, nampak tak kat sini saya highlight nampak tak yang hijau ni, mass pass through ni. Mass pass through centroid point and other plotted point. Okey, kalau awak garis tiba-tiba garis tak kena. Saya buat lagi yang bawah ni. Okey. Kita punya ni. Apa ni? Graf ni so garis ni dia punya Y dia. Okey, ni central point kat sini, point lain kat sini, point lain tak kena lah tak kena. So buat macam mana? Tak apa, ambil the best line, ataupun kalau boleh lalu 2 atau 3 di belah, tak kena titik lain tak apa. Janji kena central point. Ni balance lah ni, sebab sebelah atas dia ni kita panggil sebelah atas dia ni 1, 2, sebelah atas dia 2, sebelah bawah dia 2 ni kan. Ni 1, 2, sebelah atas ni kita panggil sebelah atas ni. Yang nombor 1 ni walaupun dia sebelah bawah kita panggil sebelah atas. Yang ni pun ada 1, yang sini ada 2. So 2 atau 2 biar dia balance. Kan, tak balance macam mana tak balance? Yang tak balance ni central point. Sini ada 1, sini ada contohnya 3 macam ni. Ni kita panggil tak balance. Ni tak boleh. Ni yang ni tak boleh ni salah. Ni salah. Boleh? Laju ke saya? Sebab kita macam masa mencemburui kita ni. Banyak lagi benda ni. Okey. Lepas tu kena buat apa tuan-tuan? Adik-adik. Kena buat apa? Saya lukis yang cantik sikit lah. Cantik pun tak cantik juga saya ni, tak kerti. Okay. Contohnya macam ni lah. Sini saya buat center point. Sini. Lebih kurang macam ni okey lah. Okey. Lepas tu buat apa pula? Dah lukis dah ni. Apa guna tujuan lukis ni? Tujuan lukis untuk nak cari value, nak analyse, nak interpret.
Apa kena buat? Adalah cari gradient. Ni gradient dia. Nampak ke? Gradient dia. Dia dah buat siap-siap ni, nampak? M, buat equation. Tulis rumus wajib. Dia buat R. R ni apa R ni? Nampak R ni? Rumus. Rumus. Maksud kalau betul Y2 per Y1 minus X2 per X1 dapat sini R1. Rumus 1. Okay. Lepas tu dekat sini, yang bawah dia ni 80.0. Mesti ambil balik daripada table tadi. Mesti sama. Must have. Must. Sama. Sini 80.0. Sini jangan buat 14 saja. Sini 80.0. Sini 14.0. Bawah ni kalau 12.0, sini 2.0. Lalu sini 12.00, sini 2.00. Faham ke tak faham? Faham kan? Mudah kan? Mesti sama. Kalau atas 2 titik perpuluhan, dua-dua yang atas 2 titik perpuluhan. Kalau bawah ni 3 titik perpuluhan, dua-dua yang ni 3 titik perpuluhan. Mesti sama, barulah dapat markah sini gantian 1. Okey. Lepas tu yang bawah ni, yang bawah sini ni, dia tengok pada berapa ni. Patutnya 2 decimal point. Letak 6.60. Okey, jawapan betul. Biasanya cikgu akan kira balik. Saya akan kira balik. Betul tak kira ni? Saya tengok dekat you punya graf. Kita kira balik. Lepas tu jawapan masukkan pula dia punya unit. Yang sebelah atas ni adalah tadi meter. Yang bawah ni adalah second square. Ingat tak tadi? Kita ada convert order meter kan? Yang cm tukar order meter. Jadi tukar pada tadi meter per second square. Nampak meter per second square. Boleh? Meter per second square je per unit. So sini jawapan unit 1. Okay? Tu nampak dia apply RGJU. Copy daripada comparison. Maksudnya experimental value ni copy. Dia nak copy daripada working procedure. Copy sebiji lah. Okay. Substitution unit, financial unit. So semua ada markah. Kena sentiasa ingat. Bila tulis value, sesuatu value dalam fizik, apa unit dia? Apa? Sentiasa tanya diri kita sendiri. Okay. Lepas dah kira gradient, dah kena buat sebab tak buat tak tahu. Lepas kita dah kira gradient, macam mana nak cari value dia tadi? Awak dah kira gradient. Macam mana nak kira gradient? Tuan-tuan, puan-puan, awak kena buat, macam mana nak kira gradient tadi? Kena buat triangle. Saya rasa yang ni dah belajar kat sekolah dulu. Ada belajar tak? Ada. Ada, sir. So sini macam ni. Okey. Putus-putus ke? Boleh tak solid line macam ni? Ke kena putus-putus? Sebesar mungkin. Triangle. Boleh tak macam ni? Ke kena putus-putus? Triangle. Boleh ke? Besar. How we define besar? Lebih 8 cm. Mana lebih 8 cm? Ni jarak sini. Sini hingga bawah ni lebih 8 cm. Yang daripada sini, yang daripada apa dia tak nak naik. Okey, daripada sini hingga sini lebih 8 cm. Sebab tak aku nak tengok video aku kena cuba cakap apa yang saya cuba nak cakap ni. Tengok sebab kalau by lukisan memang sangat-sangat teruk. Kalau ikut saya malu nak masukkan YouTube tu. Tak, tapi suaranya hodoh tapi fikir nanti ada yang tak dapat masuk, ada yang ada. So ni kalau orang lain tengok apalah ni teruk sangat. Okey. Jadi kena sentiasa tengok. Okey, so 8 cm besar, jangan kecil macam ni bos. Kecil hilang satu markah. Ni dia buat. Tak boleh kecil. Yang kedua apa? Jangan ambil pada point. Tak boleh. Ambil pada point. Faham tak maksud dia apa ni? Faham tak maksud dia apa kalau macam ni?
Faham tak? Tak faham? Faham. Maksud saya triangle ni jangan ambil sini. Awak ambil point ni dengan point ni. Nampak dia point ni? Ambil pada tempat yang awak point ni. Sini tadi. Ni point dia ni. Dekat kawasan ni. Ni. Dekat kawasan ni. Tak boleh. Nak buat triangle, tak boleh ambil pada point. Boleh? Faham? Faham. Boleh dotted line atau solid. Dotted ataupun dash line ataupun solid macam saya lukis ni. Saya sebenarnya saya nak lukis ni. Macam ni. Tapi sebab saya susah dalam guna ni. Dia sebenarnya lagi afdal buat macam ni. Buat macam ni. Buat besar-besar 8 cm. Ukur dengan pembaris tu 8 cm. Ataupun dekat kita punya graf ni. Setiap graf ni petak yang besar ni. Satu petak ni 2 cm. Ni. Satu petak ni 2 cm. Ni 2 cm, 2 cm. So, awak tengoklah 4 petak yang besar ni. Ni. Macam sekarang ni, kalau saya lukis yang ni. Saya ambil sini contoh sini. Sini. 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Besar. Kena besar sangat. Lagi besar, lagi bagus. Okey, lepas tu gunalah y equals to m2. Y2 per tolak y1 per x2 per x1. Awak pun dapatlah markah. Awak pun dapatlah m dia. Okey, contohlah awak dapat m dia tadi. Gradient dia dapat m. Gradient dia sama dengan 8 ni m tadi Okey, sekarang ni awak dah dapat m 6.6 tadi. Dah kira tadi. Dapatlah m 6.6 meter per second square. Dapat Okey. Sekarang ni balik kepada soalan dia. Soalan dia daripada equation tadi. Y equals to mx plus c. Equation dia h sama dengan half g t square plus dengan cos c. Plus dengan kosong lah. Okey, yang ni lah. Yang ni, yang ni. Yang ni. Sini yang ni. Okey, daripada sini nak cari G. Macam mana tu? Kita tahu bahawa M ni sama dengan half G. M ni sama dengan half G. Kita nak cari G. G tu apa G? G. Baik, ada orang ni. Halo, Assalamualaikum. Anybody home? Gravitational acceleration. Nilai gravity. Dekat sekolah nilai gravity pakai berapa? 10. 10. Daripada mulai sekarang jangan pakai 10. Dekat universiti, dekat matrik kita dah pakai berapa nilai dia? G adalah 9.81. Sekejap lagi tunjuk. Okey. Sekarang ni dah kita tahu bahawa M dia sama dengan half G. Jadi compare lah. M sama dengan half G. Jadi kita nak cari G. So macam mana G? Rearrange lah. G jadi berapa? 2M. Ya, 2M. Jadi masukkan 2 darab dengan tadi 6.6. So jadi 13.20. Betul? Saya tahu sakit dia 6.60 sini lagi bagus 2 titik puluhan. Jadi apa unit dia? Meter square. Okey, dah settle G. Okey. Tapi tuan-tuan puan-puan dekat sini lagi ni kat sini yang atas ni dia ada percentage of difference. Mana percentage of difference? Kat mana saya tunjuk percentage of difference? Lupa. Tahu percentage of difference ni, percentage nombor 3 ni. Refer to working procedure, copy equation. Make sure substitute ni. Percentage of difference ni, nampak ni, percentage of difference. Okey, peratus ketepatan dia lah. Kebezaan dia tu berapa? Compulsory unit ni. Compulsory dengan unit, okey, apa nama ni? Persen. Mesti ada persen. Jadi kena cari dia punya percentage of difference. Macam mana nak cari percentage of difference tuan-tuan? Iaitu guna ni.
iaitu kita guna kataan G. G kan, kita nak cari G. G teori ataupun theoretical lah. G theoretical tolak dengan G Eksperimen. G eksperimen. ESP saja pun boleh. Okey, per dengan G teori. Darab dengan 100%. So akan dapat something nanti dalam persen. Okey, ni boleh tak eksperimen G experimental tolak dengan G theoretical? Boleh? Nanti dapat negatif. Boleh. Sebab itulah ada tepi dia. Ni natang apa tepi dia ni? Yang ni. Apa nama dia ni? Modulus. Modulus. So modulus sebenarnya tak apa. Sebab tu kita guna perkataan. So kita nak buat G experimental tolak dengan G theoretical atau teori je pun boleh, tak ada masalah. Sebab tu nama kita ada modulus. Modulus tu untuk matikan negatif sebab kita nak nilai saja teori darab dengan 100%. Okey, sekarang saya nak awak kira berapakah percentage of difference sekarang ni. Kita nak cari seorang lelaki, seorang perempuan. Kira-kira. Tengok value dia tu. G teori berapa? 9.81. Okey, mana nak tulis tadi? Ni G experimental. Ni G experimental dapat daripada eksperimen, dapat daripada graf. Okey, theoretical G teori adalah 9.81 meter per second square. Okey, cuba kira sekarang. Saya nak kira, nak pick randomly laki dengan perempuan. Okey, saya nak pick buat mudah je kan. Saya tak boleh masuk JM siapa dia, kena guna MOE. Kena guna MOE. Kena guna MOE. Okey. Ada nama siapa yang tak pernah panggil lagi biasa Ada tak nama ni dapat lagi tak apa. Hana Dania ada? Hana Dania? Ada. Ada. Okey, berapa Hana Dania? Berapa persen ni? Tengah kira lagi. Tengah kira lagi. Afif Ikram ada? Ada. Ada. Berapa Afif Ikram? 34. 34. Sekejap. Kita dah lebih masa ni, 11.30 lebih lah. Aduh, tapi banyak benda saya nak cakap lagi ni. Okey, kena cepat. Okey. Macam mana? Hana tadi? 34.5. 34.5, very good. So letaklah kat sini iaitu 9.81 tolak dengan 6.60. Okey, per. Yang menulis ni biar duduk sebelah atas je. 9.81 darab dengan 100%. So 100%. So berapa? 34.81 tadi Betul ke? Saya tak kira. Betul Hana? 34.56. Oh, 0.56. Siapa dia pula letak 81 ni? 56%. Letak dalam persen lah. Okey. Jadi, nilai dia. So, kalau eksperimen, percentage of difference ni, tengok nilai sini.
Tengok nilai yang sini. Boleh lebih sikit masa kita ni, tak apa ke? Tak apa. Tak apa. Takut Boleh, nak kata tak. takkan tak Takut boleh. awak nak kata tak boleh tak? Okey. Ni kena ingat. Saya buat gini. Percentage of difference ni dia macam ni. Okay, percentage of difference ni kena tengok. Kalau dia kurang, dia sukses ke tak sukses ni? Agak-agak 34, 5, 6. Sukses or not? Tak berapa. Tak. Tak berapa sukses. Logik oh 34%. Kalau dapat less than 10% dia adalah sukses. Okay. Kalau dia more than 10%, dapat 10. 10 je. Sukses or not? Ni not sukses. Kalau 10 je. 10 tu consider sukses lah. Kalau 10.2, 10.5, tu dah not sukses. Okay? Boleh ke? Jadi yang dah dapat ni letakkan kat sini dekat discussion ni. Experimental value berapa? Tadi experimental value 6.60. Masukkan kat sini. 6.60 masukkan unit dia. Jangan letakkan 6.0 unit. Bodoh lah. Letakkan meter per second square. Okay, percentage difference tadi berapa? 34.5. 6. Apa? Persen. Kena ada persen. State whether ni jangan tulis macam ni. Buat ayat awal. Awal pun buat apa? The experiment is considered success. So buatlah. The experiment is, tak nak kalau selebon lemah iman buat aja. Is unsuccessful. Sebab besar pada 10 tadi kan? Unsuccessful. Successful, Johnson. Successful. Okay. Boleh? Okay, dia punya conclusion macam mana conclusion? Tengok balik objektif. Objektif dia nak cari G kan? Sebenarnya awak nak tengok pada tadi. So, kalau objektif dia nak cari nilai G, buat je. Okay, tak payah. Awak objektif tu dia tak ada. Tulis je. The gravitational. Tengok pada nilai dia, tengok pada objektif. Dia mesti relate dengan objektif. Gravitational acceleration G is 13.20 meter per second square. Memang eksperimen biasa lari. Ni cikgu buat apa lagi? Ni cikgu buat ni, nilai ni. Biasa lari. Tak apa, macam-macam. Lari tak ada masalah. That's why kita perlukan kepada errors and precaution. So, error and precaution put in table. Buat error and precaution. Apa maksud error? Error tahu maksud dia? Kesalahan, mistake apa yang kita buat lah. Okay, buat table macam ni. Buat pair dia nak buat tadi kan. Satu, ni nombor. Ni error, ni baca ni ada dalam tu, baca lah pasal ni precaution. Precaution ni apa maksud precaution? Langkah berjaga-jaga. Very good. Langkah berjaga-jaga. Okay, very good. Okay. Letakkan error precaution nombor 1, nombor 2. Letak dalam table ni, letak seringkah mungkin lah. Maksudnya contohnya nombor 1, nombor 2. Contohnya kalau nombor 1 ni contoh je, jangan buat macam saya. Contohnya dia ada apa kita panggil apa kita panggil tu, Allahu Akbar. Air resistance. Tulislah sini air resistance. Contoh yang melibatkan air resistance lah. Kalau dia tak libat tak payahlah tulis air resistance. Okay, dia tu air resistance. Precaution dia switch off the fan. Contoh ni, contoh yang ikut saya buat ni. Switch off ada salah, switch off TCA, switch off the fan ataupun close surrounding. Tempat yang tertutup apa semua. Error biasanya 2 atau 3 lah. Apa yang kedua? Contohnya parallax error. Parallax error. Ini baca
Tak semua ada baca. Awak jangan ingat semua cikgu spoon feed apa semua, tak boleh. Dah awak dah nak masuk universiti ni, kita pergi universiti, semua benda kena baca. Parallax error, systematic error apa semua tu kan. Sila baca. Parallax error, precaution dia apa? Make sure the eye is perpendicular to the meniscus. Okay, very good. Oh, meniscus siap, bagus. Make sure the eye is perpendicular to the meniscus ataupun to the scale lah. To the scale. Tulis semburuk Okay. Yang tu je lah. Okay, ada soalan? Sebab saya kalau ikut banyak tambahan lagi ni, tapi saya tak nak ambil masa banyak Bawa tak ada data lah, awak nak prepare untuk next class 10.30.